Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So daripada link yang diberi pada awak untuk assignment berkenaan dengan simulation menggunakan software PSIM. Okey. So link tersebut akan dilinkkan kepada Google Drive, yang mana dekat dalam Google Drive ni dia ada satu lab manual yang tulis lab manual EPO 364 and satu lagi folder yang ada simpan software PSIM. Okey. So awak download software PSIM ni dan juga lab manual ni, dan kemudian awak kena install software PSIM ni lah. Okay, so saya dah install dah software ni, tapi saya install sekali lagi. So awak install software PSIM ni kat dalam komputer. Okay, kemudian kita akan tengok macam mana awak nak construct simulation menggunakan software PSIM. Okay, so selepas awak download software dan juga lab manual, okay, awak install. So buka dia punya lab manual. Okay, so nanti saya akan beritahu lah dekat dalam lab manual ni yang mana yang awak kena buat as simulation. Okay. So sebelum tu saya nak jawab macam mana nak gunakan software PSIM tadi. Okay, so selepas awak dah install software PSIM, okay, bila awak buka dia punya software tu dia akan appear macam ni. And then pergi ke file, ambil new. Okay. Okay, so mula-mula sekali sebelum awak nak buat circuit, pergi kepada simulate, okay, and then klik simulation control. Okay, so simulation control ni kena ada untuk semua circuit yang awak buat, kena ada lah. So bila awak place dekat dalam awak punya canvas ni, okay, yang awak kena ubah kat sini ialah dia punya total time. Okay, so kita assume that kita punya frekuensi ialah 50 Hz. Okay, jadi kita nak measure up to 2 cycle. Kalau satu cycle 50 Hz, time dia ialah 0.02. Jadi kita nak 2 cycle, so kita ambil 0.04. Okay, ubah setting yang tu saja. Okay, kemudian okay, sekarang ni kita cuba nak saya akan tunjukkan contoh kalau dua contoh. Yang pertama contoh rectifier. Okay, saya akan bagi contoh single phase half wave control rectifier with load. Okay, so kalau single phase control rectifier with load ni, kita buat uncontrol tu, kita buat uncontrol dulu. So uncontrol digunakan diode, maknanya dia kena ada source, dia kena ada diode, and dia kena ada resistor. Okay, so elemen-elemen tu boleh cari dekat elemen dekat dalam menu-menu ni lah. Okay, ataupun boleh type kat sini. Okay, so kalau type contoh AC source type AC source. Okay, so dia ada banyak kat sini kan. Okay, tapi kita nak cari sine wave punya ni Okay, so yang ni awak ambil sine yang ni, klik and drag masuk dalam canvas. Okay, so bila awak drag masuk dalam canvas, dia akan jadi macam ni lah. So kalau awak nak rotate dia, okay, nak pusingkan dia, awak boleh tekan right click. So bila awak tekan right click, dia akan berubah dia punya arah lah. Okay, so kalau awak pasang, okay, so kalau awak nak letak komponen ni, just klik kat mana-mana. Okay, dia akan ada kat situ. Kemudian kalau awak tak nak guna dah, awak boleh tekan button escape. Okay, so kalau awak pasang dekat komponen ni, dia ada satu dotted.
Okay, dia ada satu dotted. So dotted ni merujuk kepada kita panggil macam dia kurang macam positif, polarity lah. Okay, tapi ingat sine wave dia tak ada polarity. Cuma dotted ni adalah reference node yang mana menunjukkan lebih kurang macam positif polarity. Okay, so mana-mana komponen yang ada dotted ni dia merujuk pada positif polarity ataupun reference node. Okay, so source kita dah letak. Sekarang ni kita nak cari diode sebab kita buat uncontrolled rectifier. Okay, type kat sini diode. Okay, dah jumpa. Okay, place. Okay, tak perlu rotate ke apa. Dah place, tekan button escape untuk hilangkannya tu. And then next is resistor. Okay, resistor. So kita nak dia sama dengan bentuk macam nota, kita rotate kan dia. Okay, kita place. Then kita tekan button escape untuk hilangkan. So dekat sini, dekat resistor ni ada satu node. Okay, node ni menunjuk kepada reference node ataupun positive terminal lah. Okay, untuk kita buat measurement. Okay, so source dah ada, diode dah ada, resistor dah ada. The next is kita kena ada ground. Okay, kita drag ground. So kita boleh sambungkan dia. So dekat atas ni awak cari dia ada wire. Okay, klik wire tu. And then just click and connect. Okay, so kita dah ada dia punya circuit. The next process ialah kita kena setting dia punya parameter lah. So kita pergi dekat source dulu, kita double click. Okay, so kat sini dia ada nama dia semua. So awak boleh labelkan dia. Yang ni saya labelkan dia sebagai VS. Okay, so dia punya peak amplitude ni adalah peak voltage. So katakanlah awak punya VRMS ni ialah 240. Itu VRMS. Kalau nak jadikan dia peak, awak kena darab. Okay, ambil shift star. Okay, tekan shift, keluarkan star tu. Darab dengan square root 2. So dalam komputer square root 2 awak boleh tulis sebagai SQRT kurungan 2. Okay, dalam Excel pun macam tu juga. Okay, maknanya awak punya peak amplitude ialah 240 darab square root 2 lah. Okay, then frekuensi kita nak 50 Hz. Okay, 50. Jadi yang ni awak nak keluarkan, nak label, nak nampak dia punya label. So tick saja. Tick, tick and tick yang ni. Okay, so, bila awak tutup, dia akan appear lah. Maknanya voltage awak VRMS 240, peak ialah 240 darab dengan square root 2. Frekuensi 50 Hz dan awak label dia sebagai VS. Okay, kemudian yang ni pun awak boleh letak juga nak label apa. Okay, kita assume dia ideal. Okay, ini kita labelkan dia D, kita display. Okay, and then kita pergi kepada resistor. Kita letakkan label dia R saja. Ini biar label 1. So resistor ni saya letak 100. So saya nak label, saya nak displaykan dia. Okay, so ni dia punya circuit lah. Okay, so basically circuit dah complete. Cuma the next process is kita kena letak measurement. Okay, kita kena letak measurement. So untuk measurement, okay, kita pergi dekat bahagian element. Kita pergi dekat bahagian other. Okay, kita tengok dekat bahagian probes. Tengok kat probes. So pertama sekali kita nak measure input voltage. Okay, so input voltage kita boleh ambil je voltage drop, voltage probe ni. Okay, kita letak kat sini. Okay, so bila awak guna voltage probe, dia secara automatiknya dia akan measure daripada point kita letak ni sampailah ke ground. Okay, itu kita pakai probe.
So kita double klik, kita setting. Yang ni kita nak measure VS. Okay. Maknanya kita tahu probe ni akan measure VS. Kemudian kita nak measure output voltage across load. Okay. So untuk load, awak kena guna voltage probe, ambil node to node. Okay, node to node. So kita rotatekan dia. Okay, so make sure dia punya node tu, kalau resistor ni node dia dekat sebelah atas. Okay, dotted tu. Probe pun kena ada di sebelah atas. Okay. So untuk sambungkan dia, ambil wire. Dan boleh connect ke sini lah. Okay, nak hilangkan wire ni tekan escape. Double klik kat sini. So yang ni adalah V out. Okay, saya nak displaykan dia sebagai V out. Okay, VS dah, V out dah. The next is current. So untuk current, kita balik elemen, ada probe. Pergi current probe. Okay. So basicnya current, awak kena measure dia secara series. Jadi bawa je dia punya probe tu dekat line ni and placekan dia. Okay, boleh tekan escape. So dekat probe ni boleh labelkan dia. Okay, katakan awak nak labelkan dia sebagai IDC, katakan Okay, label, display. Okay, so dah complete awak punya circuit. Source ada, diode ada, resistor ada. And then untuk measurement, VS ada, IDC ada, V out ada. Okay, so macam mana kita nak run dia punya simulation? Okay, pergi dekat simulate, tekan run simulation. Okay, so dekat bawah ni dia ada tunjuk progress bar, dia dah 100%. Maknanya dah complete lah simulation ni, sebab kita buat 2 cycle saja. So dia akan automatic keluar macam ni. Okay, dia akan automatic keluar macam ni. So awak boleh mula-mula ambil VS, then add, tekan OK dulu. So dia akan keluar VS. Gambar yang sama macam gambar kat dalam nota slide. Okay, kemudian macam mana nak keluarkan graf line dekat bawah dia? Okay, pergi dekat sini. Okay, dia ada simbol macam ada staggered multimeter ni, ataupun staggered oscilloscope ni. Tekan. Okay, so V out dah. VS dah. Next awak nak V out pula. Okay, add. Tekan OK. So dia akan display V out pula kat bawah ni. Okay, dia akan align lah. 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. 2 cycle. Okay, next is awak nak tengok IDC pula. Okay, so klik IDC. Add. Tekan OK. Okay, so dia akan display V out. VS, V out dan juga IDC. So sebenarnya boleh je kalau awak nak tekan 3 kali. Okay, awak add sini. Add sini. Okay, dan add. Awak boleh add ketiga-tiga ni, cuma dia akan appear dalam satu graf. Okay, semua tu dia akan appear dalam satu graf. Okay, jadi susah nak tengok beza antara VS, V out dan IDC. That's why saya buat asing-asing macam ni. Okay, so once awak dah dapat dia punya output, compare dengan nota. Kalau sama, okay, so boleh ambil file, ambil save as, save contoh ni sebagai apa. Okay, itu cara nak run dia. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk kalau kita nak buat control pula. Okay, yang mana untuk control, kita kena tukarkan diode ni kepada thyristor. Jadi kita tak nak diode, so kita buang. Kita cari thyristor. Okay, kita replace kat sini.
Okay, tekan escape. Okay, so ni adalah thyristor. Kita label dia sebagai SCR. Okay, jalan ni biar dia display. Okay, so bila ada thyristor, dia ada satu lagi kaki yang nama dia ialah gate. Nama kaki dia ialah gate. Okay, so kaki gate ni adalah kaki di mana kita kena bagi dia punya firing angle. So untuk masukkan dia punya firing angle, kita kena guna getting block. Okay, awak cari getting block. Okay, getting block yang ni. Kita tarik and then kita rotatekan dia ikutlah kesesuaian macam ni awak letak kan. Okay, then kita pakai wire, sambungkan dia. Okay. So selepas sambungkan dia, kita kena set kita punya getting block ni. Okay, so getting block ni nama dia kita labelkan dia sebagai A lah, kita merujuk pada alpha. Okay. So untuk rectifier, biasanya dia punya switching frekuensi akan sama dengan source. Okay, untuk rectifier, switching frekuensi dekat thyristor dia akan sama dengan source. So ubah yang ni kepada 50. Okay. So number of point ni biar, maknanya kita nak control sekali sahaja dalam satu half cycle. Okay. Maknanya kita akan buat 2 point lah. Dia trigger on and kemudian dia akan trigger off. Okay. So kalau awak nak dia punya firing angle tu dekat 30 darjah, awak type 30, jarak 31. Maknanya awak switching ataupun fire dekat 30, kemudian awak off dekat 31. Okay, sebab ingat balik thyristor ni dia ada satu karakteristik yang kita panggil dia latching. Okay, dia akan latch. Jadi 30, 31 titik. Okay, so display dia punya firing angle, display dia punya nama dia dan display dia punya frekuensi. Okay, kemudian kita check. Okay, so frekuensi source sama dengan frekuensi firing angle. Okay, check. Firing angle ialah pada 30 darjah. Okay. So dah complete dah untuk circuit half wave control rectifier with load. So kita tengok dia punya simulation. Kita run simulation dia. Okay, ni kita boleh padam dulu. Okay, kita simulate semula. Kita run simulation. Kita ambil satu-satu VS, kita add dulu. Kita keluarkan VS dulu. Okay, kemudian kita ambil graf kedua. Vout, add. Okay. So kita tengok dia fire dekat 30 degree. Okay. Masuk negatif half cycle, dia tak jalan lah sebab thyristor tu dalam keadaan reverse bias. Masuk the next cycle, dia fire balik dekat 30 degree. Okay, and then dekat yang ni dia off balik. Okay, so kita masukkan pula untuk I. Kita add, tekan OK dan dia akan keluar graf current. Okay. So ini adalah caranya lah. Okay. So apa yang awak kena buat daripada assignment ni ialah yang pertama sekali, awak kena construct circuit yang saya akan beritahu based on lab manual ni. Maknanya saya akan beritahu lah kalau rectifier 2.11 ke 2.13 ke. Okay. So pergi kepada contoh contoh saya suruh awak buat yang ni. Okay. So awak akan tiru exactly circuit ni. Okay. Ikut arahan dia. Okay, dia dah bagi arahan kat sini. Okay. Maknanya awak dah siap circuit tu, awak print screen, masukkan dalam Microsoft Word, and then awak run circuit tu.
keluarkan dia punya waveform macam ni. Okay, input, output waveform. Awak boleh print screen ataupun snipping tool gambar ni dan letakkan dekat dalam Microsoft Word. Jadi maknanya untuk sekian-sekian awak simulate and then keluarkan dia punya waveform macam ni. Okay, itu je tugas dia. Simple je. Cuma nanti berapa circuit yang saya nak minta awak buat daripada lab bendo ni, saya akan beritahu dekat dalam group WhatsApp lah. Okay, circuit mana yang awak kena tiru. Okay, so ada banyak Okay, sama ada saya nak minta awak buat rectifier ke, saya nak minta awak buat chopper ke, inverter ke. Okay, so konsep dia sama saja. Kena develop circuit tu dekat dalam PC and then run dia punya simulation. Okay. So kalau ada problem nak jumpa komponen ke apa, boleh tanya dekat dalam group WhatsApp. Okay, so terima kasih.